Bismillahirrahmanirrahim. Mengikut Ibnu Qayyim rahimahullah, selepas 3 hari wafatnya Abu Talib, wafat pula isterinya yang dikasihi Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hal ini menambahkan lagi kesedihan dan duka citanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mengingatkan peranannya yang besar dalam perjuangan Islam. Selepas 3 hari sahaja Abu Talib meninggal dunia, Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, isteri yang dikasihi, meninggal dunia. Khadijah lah yang menenangkan hati baginda ketika cemas menerima wahyu yang pertama. Kita baca kisahnya dahulu. Bila Nabi SAW menerima wahyu yang pertama dalam keadaan yang takut dan menakutkan sehingga demam, Ummul Mukminin radhiyallahu anha adalah orang yang pertama menenangkan Rasulullah SAW, memberi semangat kepadanya. Khadijah radhiyallahu anha menjadi orang yang pertama beriman. Manusia yang pertama masuk Islam ialah Khadijah radhiyallahu anha. Sebelum Sayyidina Ali, sebelum Zaid bin Harithah, sebelum Sayyidina Abu Bakar, sebelum segala orang lain, yang pertama masuk Islam ialah Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah SAW menghadapi tentangan dari kaumnya, dialah yang meringankan bebanan serta menanggung bersama kesusahan yang dihadapi. Bila Nabi berjuang menegakkan Islam, Khadijah yang kaya raya menghabiskan hartanya mempertahankan Islam, membantu Nabi SAW. Nabi tak bekerja lagi untuk cari makan cari nafkah. Nabi memenahkan kerjanya untuk menjalankan dakwah, menegakkan Islam. Khadijah yang membelanja, yang menyumbang, yang memberi semangat di rumah. Betapa kedudukannya di hati baginda sallallahu alaihi wasallam dapat digambarkan, namanya disebut dengan pujian di hadapan isteri-isterinya yang lain. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa aku pernah cemburu kerana Rasulullah SAW memuji Khadijah. Lalu pada suatu hari aku bertanya kepada Rasulullah SAW, alangkah banyaknya engkau menyebut nama perempuan tua itu. Tidakkah Allah telah menggantikan dengan yang lebih baik daripadanya? Kata Aisyah pada Nabi selepas Aisyah meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, ma abdalani khairan minha qad amanat bi idh kafara biyan nas wa qad wasaddaqani idh kadhaba liyan nas wa wasatni bimaliha idh harramani an-nas warzaqani Allahu waladaha idh haramani awladan nisa. Rawahu Ahmad. Artinya, tidak sekali-kali diganti oleh orang yang lebih baik daripadanya, kata Nabi. Tak ada lebih baik pada Khadijah. Sesungguhnya ia beriman kepadaku ketika semua orang yang menjadi kafir, semua orang menjadi kafir, dia beriman. Ketika orang habis kafir belaka, ia percaya kepadaku ketika orang lain membohongiku. Orang lain membohongi, belum lagi dia sudah percaya padaku. Dia menolongku dengan hartanya ketika tiada siapa pun memberi pertolongan kepadaku. Tak ada siapa tolong aku, masa itu dia beri harta dia. Allah mengurniakan anak kepadaku dengannya, sedangkan aku tidak memberi anak dari isteri-isteri yang lain. Aku punya anak daripada dia, kecuali Maria Al-Qibtiyah
anak Nabi Ibrahim, tapi meninggal dunia. Anak-anak yang lain daripada Khadijah radhiyallahu anha. Isteri-isteri yang lain tak ada anak. Dari segi kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Khadijah dia sebut kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ata Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat bi ina'in fihi idam. Fa idza hiya atatka faqra 'alayha as-salam min rabbiha wa minni wa bashshirha bi baitin fil jannati min qasabin wala sakhabin fihi wala nasab. Rawahu al-Bukhari wala sakhabin, ada khadu. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Artinya malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, Jibril berkata, ya Rasulullah, ini dia Khadijah, ia datang membawa hidangan kepadamu. Khadijah akan mari bawa hidangan padamu. Apabila ia datang, sampaikan salam dari Tuhannya dan dariku kepadanya, sehingga Tuhan kirim salam. Sehingga Jibril kirim salam kepada Khadijah dan beritahu berita gembira kepadanya. Beritahu berita gembira dengan diberi kepadanya sebuah rumah di dalam syurga. Rumah itu dibuat dari mutiara. Rumah dari mutiara yang akan hadiah dalam syurga. Tiada gangguan dan tiada kepenatan di dalamnya. Tidak ada gangguan, tak ada penat lagi dalam syurga. Sehingga siapa begitu, Allah Ta'ala sebut Khadijah menjadi ahli syurga. Allah Ta'ala dah sebut Khadijah diberi istana dalam syurga daripada mutiara. Dah disebut di alam dunia ini. Ini kelebihan dia. Peristiwa yang menyedihkan itu tidaklah sia-sia sahaja atau semata-mata untuk mengeruhkan keadaan, tetapi mempunyai hikmah yang sangat besar. Mengapa Allah Ta'ala matikan Abu Talib, matikan Khadijah radhiyallahu anha? Dua orang yang menolong Nabi tidak ini menyusahkan Nabi SAW. Ada hikmah di sebaliknya. Bagi memurnikan kejayaan dakwah dan tujuannya, maka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih penting dari segala-galanya. Untuk menyatakan bahawa pertolongan Allah lebih penting daripada pertolongan manusia. Ini kena faham. Kerana banyak pada hari ini orang duduk berdakwah, duduk berjuang, mengharapkan pertolongan manusia, sehingga lupa pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mengharapkan pertolongan orang kafir, orang bukan Islam. Untuk memenangkan Islam, percaya pada orang bukan Islam boleh tolong kita. Dia tolong sekat jalan, dia dah tolong sungguh-sungguh. Allah Ta'ala matikan Abu Talib, matikan Khadijah untuk menyatakan bahawa sebenar kemenangan Islam daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan manusia sebahagian yang kecil sahaja. Walaupun peranan Khadijah sangat besar artinya, dan perlindungan Abu Talib memberi peluang kepada dakwah untuk lebih bebas, tetapi tiada siapa yang boleh membuat alasan bahawa perjuangan Islam ini berjaya dengan bantuan dan peranan Sianu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan dan perlindungan kepada golongan Islam. Bukanlah pula maknanya jasa para Rasulullah SAW dan para pejuang Islam terdahulu tidak boleh dikenangkan, sedangkan mereka telah difitnah, diseksa dan ada yang dibunuh syahid. Kalau begitu, di manakah letaknya perlindungan Allah? Rasulullah SAW sendiri merupakan orang yang pertama menghadapi ujian dan rentangan. Allah Ta'ala beri kelebihan kepada hamba-hamba yang menolong menegakkan Islam. Allah Ta'ala beri kelebihan. Kerana Allah Ta'ala nak beri pahala, nak beri upah pada hari kiamat kelak. Tetapi hendaklah dia sedari bahawa
yang sungguh-sungguh yang terakhir memberi kemenangan kepada Islam ialah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan para pendukung perjuangan Islam, tidak harus mencari adanya jalan yang senang dan mudah bagi menegakkan Islam. Barulah mereka boleh melakukan tugas itu. Kalau tidak, maka mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Jangan ada kalangan yang berjuang Islam ni merasakan bila tak ada orang, binasalah Islam ni, hancurlah Islam ni. Bila tak ada orang, kita kena berhenti menjalankan kerja Islam. Tidak sekali-kali. Bersama Islam Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita akan baca kemudian Allah Ta'ala bawa Nabi menjadi tetamu pada malam Isra' dan Mi'raj, menunjukkan Rasul-Rasul zaman dahulu ada yang pengikutnya ramai, ada yang tak ada pengikut, berjalan seorang diri. Allah Ta'ala menurunkan surah-surah di dalam Al-Quran, surah Makkiyah, mengisahkan perjuangan Nabi-Nabi zaman dahulu. Ada Nabi-Nabi, 3 Nabi dalam surah Yasin, seorang saja ikut. 3 Nabi ikut seorang saja. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Jangan kisah orang ikut tak ikut. Tanggungjawab kita menyampaikan Islam. Oleh itu tiada siapa yang boleh berdalih mengatakan bahawa melibatkan diri dengan perjuangan Islam artinya akan mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Bahkan hendaklah diketahui bahawa menghadapi berbagai-bagai ujian di dalam menegakkan Islam itu bukannya mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Walaupun ia terpaksa menghadapi berbagai tekanan, seksaan dan maut, lantaran segala yang berlaku di dalam menegakkan Islam itu adalah untuk memurnikan pergantungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, sehingga kita tiada menggantungkan harapan kepada yang lain daripadanya di kalangan makhluk. Jadi kewafatan Khadijah radhiyallahu anha dan kematian Abu Talib memberi makna agar di dalam menegakkan Islam itu kita hendaklah lebih mengutamakan pertolongan Allah walaupun adanya peranannya serta pertolongan makhluk. Walaupun adanya pertolongan makhluk, jangan lupa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalahnya oleh kerana Allah Ta'ala kita tak nampak. Nampaknya makhluk saja. Menyebabkan kita lupa pada Allah Ta'ala. Dia ingat makhluk inilah yang tolong kita. Benda lah yang tolong kita. Benda makhluk tolong juga. Tak dinafikan. Tetapi hakikat yang sebenar Allah Subhanahu wa taala. Supaya jangan lupa pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala matikan Khadijah dan Abu Talib. Supaya Nabi bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali berlaku di kalangan harakah Islamiah, yakni perjuangan Islam, mereka yang lemah iman terperangkap di dalam pujuk rayu yang menyebabkan lupanya kepada kekuatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, lalu mengadakan uslub yang terlalu longgar mengenai pergantungan kepada akidah dengan berlindung di sebalik perkataan hikmah, sehingga meletakkan sebab-sebab kemanusiaan mengatasi anasir rabbaniyah di dalam menjayakan cita-cita dakwah Islamiah. Seterusnya mereka hanyut ke dalam arus yang memesongkan dari mencapai kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada matlamat semata-mata untuk mendapat kedudukan dan mencari keredaan makhluk dengan memilih jalan yang dipikirkan mudah kononnya untuk kepentingan Islam. Banyak orang mengatakan inilah hikmah, inilah kebijaksanaan. Jangan cakap Islam, senyap sudah. Cakap benda orang setuju, dia orang tak setuju, jangan bercakap, barulah orang ramai. Kita bercakap orang nak saja, orang tak nak jangan sebut. Biar orang ramai mari. Semua hak baik pun setuju, hak jahat pun setuju dengan kita. Ramailah orangnya. Ini banyak pendakwah-pendakwah yang terpengaruh dengan cara ini. Jangan sekali-kali. Mesti bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang suka tak suka, setuju tak setuju, dia. Jangan peduli. Cakapkan Islam. Apa yang Islam kata kena cakap. Apa Islam larang kena cakap.
Islam teguh dengan cakap. Orang marah-marah lari habis pun tak apa tinggal seorang. Ini mesti tegak yang menyatakan Islam kena begitu. Banyak kalangan pendakwah hari ini memilih jalan orang ramah. Dia orang mari ramah je. Bukan nak membetulkan orang, tapi nak tarik orang ramah. Ini salah. Allah Ta'ala boleh tarik orang ramah. Dia nak mari-mari lah. Allah tak beri hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Ini tanggungjawab kita. Bukan tanggungjawab kita nak suruh orang suka. Bukan nak suruh Allah Ta'ala redha. Ini salah. Kena faham. Ini hikmah daripada Allah mematikan Abu Talib dan Khadijah yang kita kena faham. Wallahu a'lam.